Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada 1,000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang macam manakah caranya untuk kita bakar lemak pada bulan puasa supaya proses kita nak jadi kurus tu lebih mudah. Hai, Assalamualaikum Puan Nur Eza, Puan Ros Rosli, Puan Farhida, Waalaikumsalam, Puan Farhida Ahmad. So, apa khabar semua yang ada dekat sini? So, hari ini adalah hari terakhir kita dan malam ni kita mulakan solat tarawih dan besok kita akan mulakan berpuasa. Untuk awal-awalnya saya nak ucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan. Okey. So malam ni kita tak ada live, kita akan buat live jam 9 pagi dan 3 petang saja. Jadi sebabkan kita nak memberi masa jam 9 malam tu untuk kita solat Isyak dan tarawih, so kita tak nak ganggu. Kecuali pada hari Khamis malam Jumaat kita akan teruskan juga program kita Black Magic Mentoring weekly group coaching. Tapi itu different story lah kepada mereka yang terlibat saja. Okey, so sebelum kita nak mulakan, siapa dekat sini yang kenal mereka ataupun yang pernah mengalami situasi yang mana pada bulan puasa berat mereka berjaya turun? Berjaya turun, dan yang best lagi, bila dah berjaya turun tu berat badan mereka dah berjaya turun, lepas tu berat badan naik semula pada bulan puasa. Waalaikumsalam Puan Noriah Tukiman. Hai, Waalaikumsalam Puan Maria Safari. Waalaikumsalam Makcik Ros, apa khabar? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Okey, siapa yang kenal pada bulan puasa berjaya turunkan berat badan tapi pada hari raya berat badan naik mendadak-dadak? Siapa yang kenal orang macam tu? Boleh tak komen saya kenal? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, sebab kita nak memberi something ni, tips macam manakah caranya untuk kita mudah bakar lemak pada bulan puasa. Sebenarnya lagi penting daripada kita fokuskan kepada pembakaran lemak berbanding dengan berat badan pada bulan puasa ni. Sebab mereka yang fokus kepada berat badan biasanya akan dapat impact macam berat badan mereka akan naik dengan cepat pada bulan puasa. Nak tahu tak sebab apa? Boleh ke komen kalau nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke share Facebook Live ni kepada beberapa tempat yang mungkin kenal akak Lato, kata Cik Ros. Okey, siapa pergi kenal? Hai Puan Ros Rosli. Alright, begini tau. Sebenarnya bila kita nak turunkan berat badan, kita memang kena fokuskan inch loss. Nak tahu tak sebab apa? Sebabkan inch loss itulah melambangkan berapa banyak lemak yang kita dah bakar. Contohnya kan, macam mana kita nak tentukan inch loss? Ada beberapa cara. Cara yang paling senang sekali adalah kita pakai measuring tape. Measuring tape kita ukur bahagian pinggang, lengan, pinggul dan sebagainya. Peha, semua tempat lah kalau mana nak ukur tu. Tapi sebenarnya kalau kita ukur pakai measuring tape tu, kadang-kadang kita senang nak salah ukur tempat. Siapa faham maksud saya? Salah ukur tempat tu macam ni. Kalau katakan kita dah biasa ukur kat kawasan sini, tiba-tiba kita terlari ke depan sikit ke belakang sikit ke, jadi akan ada penurunan inci sikit ataupun kenaikan inci. Padahal sebenarnya kita dah follow dah betul-betul meal plan, dah follow dah betul-betul senaman yang dah diberikan. So that's why pakai measuring tape tu sebenarnya boleh, tapi dia kena macam betul-betul tepat dekat tempat kita ukur hari tu. Walaupun dia punya error rate itu tak berapa tinggi sangat, tapi still ada error dia lah. Itu adalah cara yang pertama lah, macam mana cara kita boleh tengok sejauh mana kita berjaya dalam inch loss kita. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Waalaikumsalam Puan Samsuryawati. Hai Puan Noriah Tukiman. Alright, so terima kasih kepada yang tag Puan Samsuryawati. Terima kasih kepada Cik Ros yang dah share. Alright, siapa sini faham maksud saya? Boleh ke komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Okay, so itu adalah yang pertama. Cara yang kedua untuk kita tentukan kita punya inch loss adalah dengan cara kita memakai semula baju yang kita dah tak muat dulu. Contohnya kalau katakan sekarang ni saiz badan kita adalah saiz XL, cuba kita try pakai baju saiz L, M, S dan bawah-bawah tu. Kenapa? Sebabkan kalau katakan kita dulu muat pakai baju saiz XL dan kita pakai baju saiz XL tu macam boleh lah ngam-ngam lah sikit kan. Tapi bila dah pakai baju saiz yang kecil tu pun muat juga, dah tak sendat dah macam dulu, bermaksud inch loss kita berjaya. Dan itulah kenapa saya nak fokuskan dalam live saya pada malam ni, pada pagi ni, macam manakah caranya untuk kita fokuskan kepada inch loss, bukan fokus kepada berat badan. Sebab kalau kita fokus kepada berat badan, masalah
ramai orang adalah berat badan dia akan senang naik. Siapa faham maksud saya? Kalau kita fokuskan nak turunkan berat badan pada bulan puasa, berat badan akan senang naik pada hari raya. Hari raya nanti. Sebab apa? Sebabkan pada bulan puasa sebenarnya kebanyakan berat yang dapat diturunkan pada bulan puasa kebanyakannya adalah air. Nak tahu tak kenapa? Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke share Facebook Live ni? Kita nak memberi manfaat ni, kita tekan butang share kepada 10 tempat, 20 tempat. Sebab kita nak bantu mereka yang sedang struggle nak turunkan berat badan. Cuba bayangkan kalau katakan kita telah membantu mereka yang tak sengaja, yang perlu turunkan berat badan dan dia ada masalah seperti nak dapat ada penyakit darah tinggi, kencing manis dan doktor suruh dia turunkan berat badan. Kedua, dia nak solat, kena solat duduk, tak boleh solat berdiri sebabkan dia sakit kaki, sakit lutut dan sebagainya. Dan bila kita telah berjaya membantu orang macam tu melalui dengan tekan butang share sahaja, percayalah cakap saya, setiap kali dia solat berdiri mengikut rukun solat 13 tu, insya-Allah kita pun akan dapat sedikit, tak banyak sikit, tapi dapat jugalah kan pahala tu daripada apa yang kita buat. Good morning Puan Anangle, apa khabar? So tekan butang share, kita nak bantu sekarang ni. Berbalik semula, macam manakah cara kita nak bakar lemak dengan mudah? Kita fokuskan kepada inch loss. Kenapa sebenarnya pada bulan puasa berat badan kita senang turun? Disebabkan pengambilan karbohidrat tu dah dikurangkan. Kalau dikurangkan lah kan, kalau tak dikurangkan tu most likely sebabkan kita makan lagi banyak daripada sebelum ni. So bila kita dah berjaya kurangkan pengambilan karbohidrat, bermaksud kandungan air yang datang sekali dengan karbohidrat tu akan dapat dikurangkan juga. Dan sebenarnya macam mana berat badan kita senang naik dan senang turun, bukannya sebab lemak. Pembentukan lemak dan pembakaran lemak tu mengambil masa. Tetapi penurunan air dalam badan tu menyebabkan badan kita senang turunkan berat ataupun senang naikkan berat. Siapa sini faham saya? Boleh tak komen faham? Betul tu, kalau akak lebih suka tengok kepada inch loss daripada penimbang kan? Good morning, okay. Itulah cara kita. Fokus kita adalah kepada fat loss. Tapi macam mana? Macam manakah caranya untuk kita fokuskan kepada fat loss? Cara yang pertama sekali adalah dengan cara follow meal plan pada bulan puasa. Ramai di kalangan kita, dia ingat pada bulan puasa, dia tak kisah dah. Sebabkan aku puasa selama 14 jam. 14 jam selama 14 jam sehari. So aku dah layak dah makan banyak. Kadang-kadang apa yang dia makan tu lebih banyak daripada apa yang dia makan pada hari-hari yang dia tak puasa. So berat badan tu susah sikit lah turun kan, sebabkan dia makan lagi banyak daripada apa yang sepatutnya dimakan. Kadang-kadang dia akan cakap, saya tak makan banyak pun coach, saya makan kari pap, saya makan martabak, dan sebenarnya makanan-makanan yang saya sebutkan tadi mengandungi kandungan tenaga yang lebih tinggi dari pemilihan makanan yang kita biasa ambil. Walaupun sebenarnya contohnya macam kari pap ke, martabak ke, makanan-makanan yang berminyak yang lain, makanan-makanan yang manis yang lain, walaupun sebenarnya kecil, tapi kandungan kalori dia, kandungan tenaga tu lebih banyak daripada makanan yang besar seperti macam buah-buahan. Okay? Macam sebiji buah apple tu, kalori dia dalam 100 kalori macam tu, macam plus minus macam tu. Tapi kari pap tu saja dah 150 kalori. Cuba bayangkan apple besar ni, kari pap besar ni. Kan? So dia punya kandungan kalori tu yang kita kena faham sebenarnya. Waalaikumsalam Puan Ida Osman. Hai Puan Ariski, apa khabar? So that's why kita kena mementingkan itu. So, bila kita faham, bila waktu kita berpuasa pun kita kena follow meal plan, bermaksud kita kena ada meal plan. Macam mana nak dapatkan meal plan? Boleh hubungi konsultan Batak Fitness yang berhampiran dengan negeri masing-masing, ataupun boleh klik dekat pin komen kalau nak dapatkan daripada kita lah. Kalau katakan kita dah ada someone else yang boleh buatkan meal plan untuk kita, dan go ahead, dapatkan meal plan. Kalau boleh meal plan yang tidak menggunakan sebarang produk langsung, tak menggunakan kopi brand dia contoh, ataupun suplemen brand dia, powder brand dia contoh kan. Saya just nak bagi contoh je. Sebab bagi saya the only way untuk kita turunkan berat badan adalah dengan memilih makanan whole food yang mengikut kepada keperluan tenaga kita dan mengikut kepada makronutrients badan kita. Barulah bersesuaian kita nak pakai bentuk badan yang kita nak, barulah senang kita nak pakai baju kebaya standard saiz XS pada tahun ini. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Dan dulu mula-mula untuk berimbang tekanan gila. Gitu kan kata Puan Ida Osman. Waalaikumsalam Kak Yung. Apa khabar?
Puan Aris Kim lama dah tak timbang. Dulu akak pakai jeans saiz 32, sekarang pakai jeans 38 pun rasa longgar. Gitu kan. Kena pakai saiz 26 lepas ni, Cik Ros. Okay, itu yang pertama. Fokuskan kepada inch loss, bukan fokus kepada penurunan berat badan. Mesti ramai di kalangan orang dekat luar sana kata, apa ni kan? Kata ajar kurus, kenapa tak fokus kepada penimbang? Kan itu senang nak dikuantify kan? Maksud dikuantifykan tu maksudnya macam kita senang nak tengok progres kita berdasarkan nombor. Nombor apa? Nombor pada penimbang berat badan. Tapi itu bukanlah fokus saya. Fokus saya nombor satu dalam Batak Fitness ni adalah dengan cara meningkatkan tahap kesihatan dulu. Lepas tu slowly segala benda tok nenek akan tersusun. Seperti kita punya berat badan, inch loss, kita punya tahap kecergasan, segala benda lah. Dalaman luaran akan jadi makin okey kalau kita fokuskan dulu kepada tahap kesihatan. Macam mana? Bukan dengan menggunakan produk, tapi dengan menggunakan kaedah pemakanan ataupun pemakanan-pemakanan yang mengikut keperluan tenaga kita. Lagi besar lemak yang kita simpan, lagi rendah metabolisme kita. Lagi banyak masa yang kita simpan, lagi tinggi metabolisme kita. Bermaksud bila kita semakin berusia, metabolisme kita memang semakin akan menurun. Tetapi kalau kita tak turunkan lemak tu sekarang, metabolisme kita memang sangat gila rendah, menyebabkan kita senang dapat penyakit seperti kecil manis, darah tinggi dan sebagainya, dan menyebabkan kalau katakan wanita tu dia senang dapat masalah ketidakstabilan hormon sebabkan masalah metabolisme ni berkait sangat rapat dengan ketidakstabilan hormon. Siapa sini faham? Maksud saya boleh ke komen faham. Saya bukan doktor, saya bukanlah seorang yang power sangat, tapi alhamdulillah cara Batak Fitness ni telah pun membantu lebih daripada 1,000 orang dah setakat ni untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Terima kasih Tuan Irfan Haikal sebabkan dah share Facebook Live ni. Alright, so Kak Yu berat maintain inch loss terbaik, power. Alright, sekarang ni dah okey tengok inch loss EG. Terima kasih Puan Ida Osman, terima kasih kepada Puan Cik Ros yang komen faham. Itulah yang pertama, follow dulu meal plan sebabkan kalau kita tak ada meal plan memang cloud sikit. Sebab kenapa? Sebab dalam meal plan tu kita dah ada macam jadual. Sahur makan apa, berbuka puasa makan apa. Contohnya kan, malam tu makan apa, kita dah tahu dah nak makan apa. Kita bukan macam main agak-agak. Kalau katakan kita tak ada macam panduan, kita main agak je. Aku nak makan murtabak lah. Makan murtabak. Kalau katakan kita buat decision tu dalam beberapa second sebelum kita nak buat. So itu yang akan jadi masalah. Sama juga dalam bila kita berpuasa, dalam kita nak makan kan, memang memang digalakkan juga untuk kita makan sebelum rasa lapar. Sebabkan bila kita makan pada waktu kita lapar, itulah kita rasa macam nak makan macam-macam benda. Rasa nak makan macam-macam benda. Mungkin kalau boleh kerusi ni pun nak makan juga kan. Batu, kerusi, daun semua nak makan sebab lapar. Boleh faham tak maksud saya kan? So kita punya decision making akan jadi masalah sikit bila kita lapar dan kita susah nak makan benda yang sepatutnya kita makan. So that's why dengan meal plan itu kita akan dapat tahu apa yang kita patut makan, apa yang patut kita makan pukul berapa, dan gabungan makanan macam mana pun diterapkan dalam meal plan tu sebabkan bila kita punya gabungan makanan kita tu betul, benda yang akan berlaku adalah kita punya pembuangan akan jadi lebih lancar sebab kita tak macam menyusahkan aktiviti dekat dalam perut kita untuk mencernakan makanan. Kadang-kadang sesetengah makanan dia mengandungi macam-macam benda. Contohnya macam gabungan antara makanan-makanan tenusu ataupun minuman tenusu seperti macam susu ke keju ke kan. Dimakan sekali pula dengan benda yang berminyak. Contohnya kan. Menyebabkan perut kita macam akan makan masa yang lambat sikit untuk mencernakan makanan tu. Dan bila makan masa yang lambat untuk mencernakan makanan tu, apa yang berlaku kepada dia adalah perut tu akan jadi macam susah nak mencernakan, nak break down dia punya molekul-molekul dalam makanan tu dan untuk dibuang, dicernakan, diserap nutrien dia dan dibuang segala apanya, proses tu lambat sikit dan menyebabkan bila lambat sangat perut tu lama sangat untuk dicernakan makanan tu akan macam membusuk dalam perut kita, menyebabkan kita macam susah nak membuang. Kita susah nak melawas, susah nak yang ada masalah nak membuang kan. That's why kalau kita makan hari-hari, sepatutnya kita pun kena membuang hari-hari. Kalau kita makan hari-hari tapi kita membuang 2 hari sekali, 3 hari sekali, dan itu memang agak kelak sikit. Siapa sini yang kenal orang yang ada masalah hari-hari, dia yang ada masalah apa?
dia makan hari-hari tapi tak membuang air besar hari-hari. Siapa yang kenal orang yang ada masalah macam ni, boleh tak komen saya kenal. Okey, Puan Nur Haiti, Waalaikumsalam. Puan Samsuriawati, berat saya naik 1 kilo. Hari tu bila ada ilmu dan meal plan, berjatuhkan balik berat daripada yang naik itu. Terima kasih Puan Samsuriawati. Itu kisah dia. Bila kita dah ada ilmu, dah ada meal plan tu, insya-Allah kalau katakan berat kita naik disebabkan contohnya macam lusa ni anak saya Noah Ali akan celebrate birthday. 2 hari the next day tu anak saya seorang lagi, Erisha kan, dia pun akan celebrate birthday dia juga. So 2 hari berturut-turut, so kita combinekan sekali, memang akan makan banyak sikit lah. Memang akan makan banyak sikit yang menyebabkan memang berat akan naik sedikit. Dan bila berat akan naik sedikit, saya tak perlu nak risau. Kenapa? Sebab kita dah ada meal plan, kita follow semula pada hari yang keesokan harinya. Itu yang menyebabkan berat badan kita senang nak turun selepas tu. Siapa sini faham, boleh tak komen faham? Waalaikumsalam Puan Marbaki, apa khabar? Siapa yang kenal kan? Puan Samsuriawati kenal orang yang macam tu kan. So that's why kalau katakan kita ada masalah pembuangan, kalau kita tak boleh nak membuang hari-hari, bermaksud kita kena buat sesuatu. Kemungkinan benda yang kita kena buat adalah kita kena tengok balik gabungan makanan apa yang kita makan hari-hari yang menyebabkan badan kita susah nak proseskan makanan tersebut sehingga kan kita boleh mencernakan makanan tu dan membuang makanan tu daripada saluran yang sepatutnya lah kan. Faham tak saya kan? So itulah adalah kenapa kita pentingnya kena follow meal plan, terutamanya pada bulan puasa. Kepentingan follow meal plan ni selain daripada untuk memudahkan pelancaran pembuangan air besar, dia juga bagusnya juga untuk menjadikan badan kita semakin susut, badan kita semakin jadi mesin pembakar lemak. Mesin pembakar lemak. Walaupun tengah tidur pun kita boleh bakar lemak juga. Kalau katakan kita follow cara macam ni. Siapa yang nak dekat sini, siapa yang nak pada waktu tidur pun lemak dia boleh terbakar. Boleh cair lemak tu kan, boleh cair lemak tu kan. Siapa yang nak? Boleh tak komen nak? Antara satu kesan, okey, antara satu perasaan ataupun kesan bila pada waktu tidur tu kita tengah bakar lemak, cara dia nak tahu tak macam mana? Siapa nak tahu apakah sebenarnya yang akan berlaku kepada diri kita pada keesokan paginya sekiranya pada waktu dia tidur tu dia tengah bakar lemak? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Puan Farhidah nak tahu, Puan Ani Inggil nak tahu, Puan Samsuriawati nak tahu, Puan Sheila Hasim, Acik Ros nak tahu. Cara dia, bila kita bangun tidur, kita berada dalam keadaan yang sangat gila cergas. Kita bukan rasa macam lemah, melepet, macam bila bangun tidur tu macam beratnya badan. Kenapa? Sebabkan bila kita dah bakar lemak pada waktu tidur, lemak yang dibakar itu akan dijadikan sebagai tenaga. So that's why mereka yang bangun tidur awal pada waktu pagi tu dalam keadaan rasa cergas, tak macam foggy kepala, tak pening-pening kepala, maksudnya kita dah bakar lemak dah pada malam tu. 2 hari lepas, 3 hari lepas kot saya tak ingat, saya tak dapat nak buat live. Hari Sabtu lepas tak dapat nak buat live pagi tu sebabkan saya macam tak berapa nak macam sihat sangat. Suara saya macam ada macam sedikit ada macam sakit tekak sikit, rasa kering-kering tekak. Dan pada waktu pagi hari Sabtu tu saya makan saya punya rasa macam kepala tu macam pening-pening kepala sikit. Macam nak bangun tidur tu macam tersungkur balik gitu kan. Lepas sembahyang subuh tu macam baring balik gitu. Kenapa? Sebabkan malam sebelumnya saya punya tapau minum kopi Vietnam. Saya minum kopi Vietnam 3 botol. 4 botol. 4 botol minum kopi Vietnam. Dalam tu ada macam, sebab saya suka minum kopi kan. Saya suka minum kopi dan kopi Vietnam tu satu kopi yang agak rare lah bagi saya untuk saya dapat dekat kawasan Kajang ni. Tiba-tiba ada orang supply pula. Of course lah saya minum. So saya minum sampai 4 botol pada hari Jumaat tu. Besok pagi tu dia datang kesan dah. So that's why kalau katakan kita amalkan cara makanan yang salah, menyebabkan kita akan ada masalah macam tu. Bila bangun tidur tu rasa macam penat-penat, pening-pening kepala. Macam itulah sebab dia. Siapa sini faham maksudnya? Boleh tak komen yang faham? Hai Puan Sujila, Staria, Kak Yung, apa khabar? So siapa sini yang pernah follow meal plan dan rasa bila bangun tidur dia rasa ringan badan dia, rasa senang nak bangun, rasa macam ringan nak bangun, tapi berat badan turun sekilo je. Berat badan masih lagi 80 kilo, dapat turun sekilo 79 kilo, tapi perbezaan dia badan dia rasa ringan dan bila dia bangun dia rasa cergas, dah tak rasa pening-pening kepala dah. Siapa yang rasa macam tu? Boleh tak komen saya rasa macam tu? Okey, tu dia kopi Vietnam yang pure tu pasal
Patutlah sekarang kalau terlewat tidur, bangun pagi tetap rasa segar, lemak terbakar masa tidur rupanya. Tu tadinya kan. Sebenarnya waktu tidur tu satu perkara juga. Berapa jam kita tidur tu satu perkara juga. Tapi sebenarnya yang menjadikan badan kita senang ataupun rasa lebih segar, sebabkan kita punya makanan. Makanan tu yang menyebabkan badan kita jadi segar, badan kita senang nak bergerak dan sebagainya. Sebabkan macam saya pernah cakap sebelum ni, segala-galanya bermula dengan makanan dulu. Kalau katakan kita makan makanan sihat, kita makan makanan yang betul, mengikut keperluan tenaga kita, memang itu yang akan berlaku. Cuba bayangkan pada bulan puasa nanti, pada waktu sahur, kita bangun sahur dalam keadaan sangat-sangat segar. Kenapa? Sebab kita dah follow meal plan. Kita follow meal plan, badan kita rasa segar, badan kita rasa macam bertenaga dan kita boleh masak macam-macam juadah makanan untuk anak-anak, untuk suami, untuk isteri. Kan? So, benda tu yang akan menjadikan kita punya hubungan lebih erat. That's why kita pun nak mulakan cabaran 30 hari masak kat rumah. Cabaran 30 hari masak kat rumah pada bulan puasa ni. Kan? So baca komen sikit. Ya, badan rasa segar. Ya, betul rasa macam tu Puan Farida Ahmad. Bermaksud kita sedang bakar lemak pada waktu tidur. Okey, itu yang pertama. Yang pertama adalah dengan cara follow meal plan, barulah lemak itu akan dapat dibakar pada bulan puasa. Okey, meal plan itu akan dijadikan sebagai panduan dan akan membantu kita rasa kenyang tu lebih lama. Nombor satu. Nombor dua, dia akan membantu kita rasa lebih segar walaupun kita berpuasa. Kan? Kita tak nak pada waktu berpuasa tu kita rasa macam lemah sangat. So that's why kita dapatkan meal plan puasa tu sendiri. Itu yang pertama. Siapa dah ready untuk mengetahui cara yang kedua? Macam manakah caranya untuk kita bakar lemak pada bulan puasa? Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya banyak-banyak? Cabaran masak 30 hari bulan Ramadan. Accepted gitu kan Puan Haris Kim. Alright. So, yang kedua ni saya nak minta you untuk share lagi Facebook Live ni. Share kepada 10 tempat, 20 tempat. Copy link ni dan share ke dalam Facebook group, WhatsApp group supaya lebih ramai lagi orang akan nampak cara ni boleh bantu mereka untuk turunkan berat badan. Okey. Dah ready ke nak tahu cara yang kedua? Puan Sheila Hashim kata dah ready. Acik Rus kata nak tahu. Terbalik. So, cara yang kedua, pada bulan puasa jangan tak exercise. Jangan tak exercise. Saya cadangnya pada bulan puasa nanti setiap jam 3 petang, bukan hari-hari, tapi at least 4 hari sekali saya akan exercise. Saya akan ajak you all untuk exercise bersama-sama dengan ikut saya punya regime lah kan. Saya masih lagi bersenam sebelum tak bulan puasa ke puasa saya akan bersenam juga, tapi senam masih berbeza sikit pada waktu-waktu lain sebab kita tak cukup makan, kita tak supply energi yang secukupnya pada waktu kita puasa, pada waktu kita exercise tu, bermaksud kita punya intensity tu akan berkurang sikit. Jangan risau. Jangan risau, itulah gunanya untuk kita bersenam, untuk kita push diri kita to the limit. Dan bila kita berjaya push kepada limit, insya-Allah badan kita akan jadi fat burning machine. Akan jadi bakar lemak kau-kau punya. So that's why setiap hari jam 3 petang kita akan bersenam dekat rumah. Macam saya dekat gym, dekat rumah saya ni, untuk kita lakukan senaman tu dekat rumah supaya kita akan senang dapatkan body figure yang kita nak. Siapa dekat sini, saya nak tanya, siapa dekat sini yang mengimpikan dapat bentuk badan dan berat badan, bentuk badan yang lebih slim pada bulan puasa? Siapa dekat sini yang mengimpikan pada bulan puasa nanti, pada hari raya nanti, kita balik jumpa saudara mara, dia cakap, wah, Puan Dijah Adam Huda, Puan Dijah Puan Dijah dah makin slim lah. Apa rahsia dia? Macam makin power lah kan. Macam anak dara gitu kan. Puan Haris Kim pun sama kan. Dah makin slim dah. So kita memang berkeinginan semacam tu. Baik lelaki, baik perempuan. Kita nak bila kita berjumpa dengan saudara mara kita yang lama kita tak jumpa tu, sepupu sepapat ke adik-beradik ke yang lama kita tak jumpa, kita nak mereka tegur kita yang kita ni makin slim. Dah macam anak dara dah sebelum kau kahwin dulu. Gitu kan. So, kalau katakan kita tahu macam mana cara dia, Kak Yong pun nak slim, Puan Sam Suryawati pun nak slim. InsyaAllah saya doakan mereka yang komen nak slim ni akan dapat slim. Okey? InsyaAllah itu adalah satu benda pertama sebelum kita nak capai sesuatu, kita ada keinginan dulu dan kita percaya kita akan dapat keinginan tersebut. Kan? Impikan badan cantik. Puan Ida Osman, saya pun doakan
Puan Ida Osman pun dapat badan yang cantik, Puan Farhida pun saya doakan juga. Hai. So that's why kita bersenam. Bersenam tu macam mana? Dia bergantung kepada preference masing-masing. Ada yang suka naik treadmill, ada yang suka pergi angkat besi. Macam saya suka angkat besi. Saya suka angkat besi sebabkan itu satu benda yang best bagi saya dan dia tak membosankan pun sebenarnya bagi saya lah, bagi saya. Mungkin berjoging pun tak membosankan juga, tapi kalau berjoging tu dia mengganggu sikit progres saya. Badan yang cantik tu bonus, yang prioriti tahap kesihatan yang tip top. Betul tu Puan Ariskin. Exactly. Tahap kesihatan tu tip top, badan cantik ke tak cantik itu akan datang kemudian. Kan? So apa guna badan cantik tapi sakit? Badan cantik tapi sakit. Sakit apa? Semalam saya tengok seorang Insta famous. Siapa nak saya share sikit? Yang ni agak kelakar sikit lah. Agak gelakar sikit. Nak bulan puasa ni, belum start bulan puasa kita boleh mengumpat kejap. Siapa nak tahu boleh tak komen nak tahu. Semalam saya tengoklah satu video ni daripada salah seorang Insta famous. Insta famous ni lelaki tapi dia berpakaian wanita, bukan sajat, berpakaian wanita. Memang badan dia sebiji macam perempuan dah. Muka dia pun dah sebiji macam perempuan dah. Dengan rambut dia, dengan body figure dia. Katakanlah dia perempuan kan. Katakanlah dia perempuan. Dah cantik dah tu. Dah terletak dah segala benda tok nenek tu. Tetapi dia makan ubat. Ubat apa? Ubat anti-depression. Ubat anti-depression. So itulah apa yang tiba-tiba ni. Saka kau jawab pada Amin. Itulah pasal. Siapa jawab Amin ni mula-mula ni? Oh ya ke? Tu. Saka saya kalau jawab Amin tu, maksudnya Saka tu Saka Islam Dia pun nak puasa esok ni. So, apa guna badan cantik? Apa guna muka cantik, badan cantik tapi hari-hari kena makan ubat? So yang ketiganya adalah dengan cara kita tingkatkan tahap kesihatan kita tanpa mengambil ubat. Itu satu benda yang special sikit dan dia perlukan sedikit monitoring yang lama. Bermaksud macam saya ada dalam student titanium 3-4 orang yang ada masalah kecil manis darah tinggi dan mereka ambil ubat tu hari-hari dan bila kita tengok semula ubat-ubat yang diambil tu mengandungi ubat-ubat mengandungi side effect yang menyebabkan berat badan dia susah nak turun. Menyebabkan dia ada masalah seperti macam bengkak-bengkak, mulut rasa, lidah rasa macam nak membengkak macam tu kan. Rasa macam light-headed, macam kepala nak bertintong-tintong macam tu. Itu adalah kesan kepada pengambilan certain ubat dan itulah yang menyebabkan apa? Menyebabkan berat badan dia susah nak turun. Dan alhamdulillah kita pun dah atur strategi seperti mana saya dah atur strategi kepada kita punya student-student yang sebelum ni untuk mereka dapat turunkan berat badan walaupun dapat turunkan berat badan satu, dapat jadikan lebih sihat walaupun kurang ambil ubat. So itu kita buat kepada mereka lah, kepada student kita. InsyaAllah dalam masa 3-4 hari nanti kita akan tengok progres dia. Mereka dah ambil dah mereka punya vital punya readings, darah tinggi, kecil manis dan sebagainya. Itu yang menyebabkan saya yakin lepas tu kita akan tengok macam mana progres mereka sebelum ni. Dan yang paling penting sekali adalah kita kena faham pengambilan certain ubatan. Boleh tak saya nak tanya kat sini, siapa kat sini yang ada ambil sejenis ubat hari-hari? Apa-apa ubat lah, bukan vitamin, bukan suplemen, tapi ubat doktor. Ubat doktor yang kita boleh tahu apakah nama ubat tu dalam bahasa saintifik dia. Boleh tak siapa? Puan Ida Osman tak makan ubat dah hari-hari sekarang. Alhamdulillah Puan Ida Osman. Ada yang mungkin mengambil ubat darah tinggi, tak ambil ubat darah tinggi kang, darah tinggi tu semakin meningkat bacaan dia. Kalau katakan mungkin dia ambil kecil manis, ubat kecil manis ataupun insulin. Kalau tak ambil mungkin bacaan gula dia akan meningkat sampai kena potong kaki kan. Siapa kat sini yang ada ambil ubat seperti ubat kolesterol, apa-apa ubat kolesterol. Siapa kat sini juga yang ada ambil ubat masih bertahan boleh berubat tahniah Puan Marbakti. Akak lah tu dulu sekarang dah tak. Terima kasih Puan Haji Ros. Siapa kat sini juga yang ada ambil serta-serta ubat seperti macam pil perancang. Contohnya pil perancang. Yang mana pil perancang ni juga ada serta-serta pil perancang yang boleh menyebabkan berat badan kita meningkat. So that's why saya terbantu seorang saudara rapat saya dalam mengikut amalan pemakanan ilmu dan dari coach dan ikut saya berjoging. Dia kembali sihat daripada tekanan darah tinggi. Doktor pun boleh sebut tanpa ubat. Puan Ariskim, tahniah Puan Ariskim. Itulah poin kita, nak memberi manfaat kepada orang. So tahniah kepada Puan Ariskim sebabkan dah bantu. That's why kita selalu nak bantu orang. Nak bantu orang dengan cara macam ni. So that's why saya selalu minta you untuk share Facebook Live ni kepada sebanyak mungkin tempat. Sebab kita nak
bantu orang, kalau katakan kita berjaya bantu orang, percayalah masalah kita pun akan dapat terbantu juga. Saya ni lama dah tak jatuh sakit. Cuma hari Sabtu lepas je pening kepala sebabkan gatal. Gatal anak biji sebabkan makan kopi. Kopi apa? Kopi Vietnam. Macam mana? Gatal. So tak apa, it's okay. Bukan selalu pun minum kopi tu. So, siapa sini faham maksud? Boleh ke komen faham? Dah mampu lari macam Cik Ros dan Iris Kim itu. So, tahniah kepada yang membantu orang untuk turunkan berat badan. Begini, bulan puasa ni kalau kita tengok kat Facebook page, saya ada pin post tu, kita letak jadual. Jadual apa? Jadual apa yang kita akan buat hari-hari dalam Facebook page HIK. Apa yang kita akan buat sepanjang minggu. Kita akan buat group coaching, kita akan buat live hari-hari jam 9 pagi dengan 3 petang dan macam-macam. Dan 3 petang tu kita akan buat senaman pada bulan puasa bermula dengan esok lah, insyaAllah. So malam ni kita tak buat live dan kita akan share banyak benda-benda yang berkaitan dengan puasa. Jadi saya nak tanya dekat sini, siapa dekat sini yang mungkin nak bertanya, yang mungkin nak tahu lebih lanjut tentang macam manakah sebenarnya mereka boleh dapat turunkan berat badan pada bulan puasa. Saya memang sarankan untuk komen NKSC. Komen NKSC sekarang supaya korang boleh masuk di dalam kita punya community dan korang boleh tanya soalan dekat dalam tu supaya dia akan menjadi saya punya point pada bulan puasa nanti punya live untuk menjawab persoalan yang diberikan. Boleh faham ke boleh faham? Dengar live sambil sedut kopi. Power betul Kak Yo kan? Saya pun nanti kalau saya keluar saya jumpa lagi kopi tu, kopi gatal biji tu. Kopi Vietnam tu saya nak beli lagi. Okey. Komen NKSC macam Puan Nurhati komen supaya akan masuk kat kita punya Telegram channel. Dan Telegram channel ni kita akan buat ada komen di bahagian bawah tu, section untuk kita bertanya soalan supaya saya akan jawab soalan tu dalam Facebook Live hari-hari supaya kita akan dapat sedikit info macam mana caranya kita boleh turunkan berat badan dengan mudah dan sebagainya, sebab kita memang nak bantu you all turunkan berat badan tanpa produk. Yang paling penting sekali adalah dengan cara apa? Dengan cara kita boleh bantu diri sendiri dan orang sekeliling kita, terutamanya pada apa? Kepada mereka yang betul-betul nak turunkan berat badan. Dan percayalah kalau kita berjaya bantu mereka pada bulan puasa pula tu, dia punya pahala dia berkali-kali ganda dan pahala itu berterusan sebab dia akan amalkan ilmu yang dia belajar daripada kita tu sampai bila-bila selagi mana dia nak sihat. Selagi mana dia masih lagi belum give up nak sihat. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih sebabkan join Facebook Live kita. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Alright, kita jumpa lagi insya-Allah. Kita jumpa lagi jam 3 petang ni nanti dalam tajuk live yang seterusnya kan. So you decide nak tajuk apa. Saya doakan semua sihat dan berjaya dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.